عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. Ilaika mushtaka wa anta musta'an wa 'alaika tuklan. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu. Wa salli 'ala sayyidina Muhammadin kama wa'ala. Wa'alu bina ma anta ahluhu fa'innaka ahlu taqwa wa al-maghfirah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min atba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrafana wa karramana bi ta'atihi wa ridin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita sambung ayat yang ke-36 surat Al-Fat. Pas kita mengaji dalam pengajian kita yang lepas, berhaklah musyrikin Quraisy itu dihapuskan oleh Allah. Pembesar-pembesar mereka dibunuh dalam peperangan Badar, karena mereka adalah dua orang yang menyekat manusia untuk datang ke Masjidil Haram, dan mereka menguasai masjid, sedangkan mereka bukan orang yang sesuai untuk menjaga masjid ataupun rumah Allah. Karena bahawa yang sesuai mentadbir rumah Allah adalah orang yang bertakwa, dan perangai mereka pun jelek. Mereka suka bertawaf di Kaabah dalam keadaan berseronok, bersyuk, bertelanjang, bertepuk tangan. Maka rasailah azab sesuai dengan kekufuran mereka. Di antara yang ada kepada orang kafir musuh Allah, yang jadi musuh Allah, musuh Rasul, musuh Islam sampai hari kiamat. Ayat 36 Allah buka tentang mereka. Qala Allahu azza wa jalla wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang kafir itu, mereka sanggup membelanjakan harta-harta mereka yang banyak untuk menyekat manusia mengenali jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terus infak, dan akhirnya kamu akan tengok mereka akan menyesal rugi, dan mereka tetap termasuk orang yang dikalahkan. Paling teruk, orang kafir itu akan disumbat ke dalam neraka Jahannam. Muslimin, muslimat rahmati Allah, bila kita baca ayat 36 ini, sepanjang zaman, daripada zaman Nabi SAW sampai hari kiamat, perkara ini akan terus berlaku. Sebab apa? Sebab Allah ibaratkan kataan innal ladzina kafaru yunfiquna, bukan nafaqah, bukan anfaqah, bukan anfaqu, tapi yunfiquna, anfaqa yunfiqu.
dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni, fi'il present ni, dia adalah semasa dan tertulis. Berbanding dengan past tense, dia adalah yang lepas. Bermakna perangai mereka ini akan sentiasa ada, golongan yang sentiasa kaya, sebab mereka tidak ada hak untuk mengikuti atau mereka bukan ada istilah haram. Riba nak keluasan, mereka tak kisah. Mereka nak ampas, nak ambil harta orang, mereka tak kisah. Banding dengan orang Islam. Sebab itu tuan-tuan, selepas peperangan Badar, Sayyidina Abu Sufyan yang ketika itu belum lagi masuk Islam, dia terpaksa mengambil tugas Abu Jahal yang dibunuh dalam peperangan Badar. Dia bersumpah, kalau berlakunya peperangan lepas daripada Badar tahun yang kedua Hijrah ini, kita tak menang, aku tidak akan mandi hadas selama-lamanya. Maka bermula daripada perkataan itulah orang Quraisy Jahiliyah yang kaya-kaya himpun duit untuk sediakan bala tentera yang besar untuk menghadapi kerajaan Madinah. Dan memang Allah uji Rasulullah dan para sahabat di tahun yang ketiga Hijrah. Tak menang, tapi di sana ada kejaran yang hebat dari sudut taat kepada pemimpin ataupun ketua Rasulullah SAW sendiri dalam peperangan Uhud. Dan peristiwa ini berlarutan. Kita tengok bagaimana kejahatan empayar Islam Utsmaniyah, empayar Islam Abbasiyah, kemudiannya sebelum daripada itu Umayyah. Jatuhnya Utsmaniyah 1924 sampai hari ini tak muncul-muncul. 1924 tuan-tuan kira sendiri, lama tak lama, sehingga disebut oleh ulama sebuah keluarga, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap negeri ada ketua. Tapi ketua bagi negara-negara, maksudnya empayar Islam itu sendiri, tidak ada ketua, yakni khalifah. Dalam tak ada khalifah, memang Rasulullah mereka mengajarkan. Kemudian kita hari ini kita tengok kita rezah dengan Islam liberal. Tuan-tuan ingat sikit dia nak mahamkan masyarakat Islam sedunia dengan Islam liberal. Hari ini seluruh negara pakai buat tunjuk perasaan adalah jadi Hebdo, pembekalan di Perancis yang buat jenis macam kartun, senang budak-budak baca, hina Nabi SAW. Kita tuan-tuan Nabi ni kalau orang Islam, Nabi macam Nabi yang tinggi. Hang ludah macam mana pun tak sampai, kena atas bukan ni. Lain jatuh rasahab langsung kilap. Awan tidak akan bergerak dengan salahkan haji. Nabi tak ada apa, Islam tak ada apa. Tapi yang ada apa, mesti orang Islam. Sebab itu diuji. Sebab itu diuji. Siapa yang redha dengan kufran, redha bil kufri kufrun, redha dengan kufar, dia juga kufar. Maka dengan ilmu yang kita ngaji setiap malam, termasuk ilmu Al-Quran, kita mengaji malam ni lah, boleh bezakan siapa yang bernilai dan siapa yang tak bernilai di kalangan orang Islam. Tuan-tuan, kita mengaji Al-Quran banyak, daripada awal surah Al-Baqarah. Kalau dengan ilmu memang boleh beza. Contoh anjing. Contoh anjing. Kita pernah dengar anjing yang digunakan untuk memburu. Dalam Islam, kalau anjing dilatih untuk memburu, kemudian kita lepaskan dia dengan kita baca bismillah, dia ditangkap binatang yang boleh kita makan, dia buat main kat kita, makanan itu memang kita boleh makan. Tapi kalau dia joki orang sungai dua ni, dia ditangkaplah palanduk ke, hijab ke, dia buat main kat kita, itu bangkai. Sebab apa? Satu, anjing hak lu diajak, maksudnya anjing tu berilmu. Ini anjing joki. Kalau anjing berilmu pun hukum berubah.
manusia tuan. Tambah manusia. Kalau orang sebut Islam liberal, pluralisme, kurang-kurangnya kok naik pola kita ngaji ini yang pertama. Islam liberal ini mengajar umat Islam supaya tak mengaku adanya hukum, yang adanya adalah budaya. Itu orang melihat Pak hukum ini ya. Saya pernah dengar dalam rindu bini, seorang ustaz di Terengganu, dia mengaji di Luar Melaka, dia sambung pengajian 3 tahun. Sepanjang 3 tahun tu dia jamak kosong. Kata alasan dia mereka sebab dia musafir. Kata dia berbayar. Saya jawab balik, sama macam Syiah nak masuk syurga, tiap-tiap hari dia jamak kosong sebab dia musafir. Kenapa ni? Boleh tak tu? Hang tak pakai mazhab, hang susun untuk tubuhan sampai Rasulullah, jangan nanti imam mazhab. Kalau hang cerdik kan, nampak jenis nak senang, jenis nak senang dan nak mudah. Yang pertama, mereka ajar umat Islam supaya menganggap Islam tidak ada hukum, yang ada adalah budaya. Yang kedua, terlibat dengan cerita ni, cerita tadi ni, fact klasik tak lebih. Maksudnya kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh ulama dulu, itu dikarang di zaman mereka. Pemikiran mereka tak sama dengan pemikiran zaman kini. Lepas tu tak payahlah. Sebab apa? Sebab ini zaman kosmopolitan, zaman hebat, zaman alam baru. Maka orang tak boleh berat dengan kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama. Yang ketiga, kita ambil 4 dulu. Yang ketiga, Islam liberal ini dia mengajar umat Islam menganggap semua agama membawa kebenaran. Semua agama membawa kebenaran. Sedangkan kita faham Islam saja agama yang diterima di sisi Allah. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diterima oleh Allah, inna dina indallah, di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai pegangan hidup, tak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat kita masuk orang-orang yang rugi. 3 orang. Yang keempat, mereka ajar orang Islam supaya boleh berkahwin dengan orang bukan Islam. Kerana istilah yang hanya dimain, yang berlekat di kepala otak mereka, itu istilah lintasan agama. Itu adalah lintasan agama. 4 daripada banyak yang saya ringkas, dan ini sedang dilanda umat Islam di Malaysia. Guru banyak, ustaz menteri banyak, ahli segera beberapa. Ya. Tapi saya nak cakap, guru saya di Mesir, di Syria, kalau kami tak lulihkan hang, maksudnya kalau kami tak kata hang, tak apa. Kalau hang nak beli, hang ajarlah ilmu kami, baru kami ajar. Bukan nanti lepas dia periksa lulih, terus ajar. Sebab ilmu ni dia dah silap dulu. Dulu tuan-tuan di Azhar, kalau seorang yang nak mengajar di Masjid Azhar, dia akan dihadapkan di hadapan ulama-ulama, dan hari itu azan supaya datang dengan ni yang nak jadi tenaga pengajar di Azhar, dia nak cakap, dan dia kena bercakap 16 ilmu. Dia kena cakap 16 ilmu, kena ada ijazah yang boleh mengajar. Maka tuan-tuan guru ada ulama Azhar ni ke depannya, habis mengajar, Syekh ni terjawab ni, Syekh ni terjawab ni, Syekh ni terjawab ni, dia kena jawab. Lepas tu baru boleh buat keputusan ilmu apa yang dia mengajar kat masyarakat, ilmu apa yang dia mengajar. Daripada 11, mungkin 5 dia boleh mengajar. Ada 1 daripada 11, ada minta maaf lah, yang kena mengaji lagi, baru yang boleh mengajar. Kita di Malaysia tadi tak kan? Ada SPM, kita boleh. Waalaikumsalam. Berarti ya. Sebab itu Profesor Afifi Al-Fiki, dia adalah pensyarah
di UC Oxford. Dia ngaji Indonesia, dia sambung ngaji kat Morocco, Maghribi. Tadi dia pergi bicara Universiti Oxford. Dia kata saya rakyat Malaysia. Kalau saya balik Malaysia, saya tak ada kerja. Dia sebab apa? Sebab saya tak ada SPM. Saya jangan buat pula. Saya cerita kisah dia. Qala innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Musuh-musuh Allah ni kata mereka sanggup belanja duit mereka banyak untuk mereka menyekat daripada orang mengenali agama Allah. Buat macam-macam. Ya, buat macam-macam. Tapi mereka jaya cara berjaya mereka nak jaya hancurkan tulis, hilangkan tulis Islam dan juga Quran mereka tak boleh. Tapi nak murtadkan masyarakat Islam memang mereka boleh. Memang mereka boleh. Tanpa minta kita bayar tuan-tuan ngaji sebulan sekali. Mereka tiap hari fikir macam mana nak murtadkan umat Islam. Dengan duit banyak, rancangan mereka hebat-hebat. Kemudian juga alat kelengkapan mereka pun hebat-hebat. Siar raya mereka pun hebat-hebat. Komunikasi mereka pun hebat-hebat. Hak main kat kita Facebook, WhatsApp, langsung dia berjaya. Dia tahu datang pagi-pagi WhatsApp dulu sebelum Quran. Silat-silat hari itu tak berjam Quran masuk. Jaya. Itu guru dia kata, hang baca tak baca, hang bawa Quran sini hang pun nak bukit. Aku lah bukit. Dan tu bukti kajian tu orang seronok kan. Tak handphone berduri. Kan, tak handphone berduri. Dengan kita kata elektronik yang dekat dengan jantung ni. Tapi tak kan masalah lah. Takkan tak ada masalah Tuhan nak buka untuk semuka. Kalau juzuk setengah jam daripada 24 jam, setengah jam masih juzuk. Semuka. Ini surat daripada Allah. Kena sebut surat daripada Allah. Sebut Quran juga. Sembahyang 30 tahun tak Fatihah, tak tahu mana. Tu dia. Hebat. Apa macam-macam baca sebut guru ni. Yawmaidin tuhaddithu akhbaraha. Semua boleh hafal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sampai ayat yawmaidin tuhaddithu akhbaraha. Ayat awal, apabila bumi digoncang sekuat-kuatnya. Di tengah, yawmaidin tuhaddithu akhbaraha. Yawmaidin tuhaddithu akhbaraha. Di hari itu, bumi akan cerita habis berita apa yang dilakukan oleh manusia. Kata ulama, ayat ini adalah nak menunjukkan bumi Allah CCTV bagi Allah. No? Kita kan itu dalam masjid ada CCTV. Lengoh nak melunjuk pun tak apa. No? Melunjuk lagi macam CCTV. Dia duduk saat-saat melunjuk, saat dia tarik, saat-saat dia gemuk, saat-saat dia kebak. Nak buat dolang lagi ya. Tu CCTV masjid. Pasal raya pun sebut anda sedang diperhati di CCTV. Dan janji berlakon tulis. Kalau tak nak toilet, ayat kencing tak keluar. Tapi bila baca Quran dah tak faham. Bumi adalah CCTV bagi Allah. Sebab itu orang banyak maksiat. Sebab manusia itu kita ni cakap duit tidak boleh membawa kepada mati. Tapi kalau tak ada duit, setengah mati. Duit tidak boleh memberi kebahagiaan. Tidak boleh memberi sedapnya lena tapi. Duit tidak boleh memberi sedapnya lena. Tapi kalau tak ada duit, tak lena. Itu orang kata kena mengaji. Kena mengaji, kena belajar. Orang kaya berapa? Tapi yang tidak tenang. Tentang mengaji ini kaya. Boleh, alhamdulillah, kaya hati. No? Allah pilih tuan-tuan. Sebab Nabi pesan dan sebut may yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bil khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak pilih dia jadi baik, Allah akan pilih dia untuk ngaji agama, bagi faham agama. Tadi banyak ni kan? Banyak ni daripada batu kedua. Kayak dia boleh mengaji ke? Tak apa, mengaji lah. Dia. Tapi ingat tuan, surau dengan masjid, hebat tak masjid? Sebab masjid tuan-tuan boleh iktikaf.
Lupa dah, tak itikaf. Rapi orang tak itikaf. Abang ni, abang jauh daripada neraka. Macam dijauhkan timur dan barat. Nak kena pekoh lalu. Masuk. Tuan-tuan yang baca doa masuk di masjid, tuan-tuan angkat tangan. Tapi dia suruh tangan aku. Doa pun tak apa apa. Allah maftah di abwab rahmatik. Ya Allah ya Tuhanku, bukalah bagi aku pintu rahmat kamu. Ni keliling belalang ni, jin malaikat ni semua duduk dengan kita. Duduk dengan kita. Kalau lagi tak tahu dah kurang keluar lagi. Keluar aku tinggal keluar masjid tau. Ngaji ni daripada rambut panjang ni dari pendek. Doa pula masjid pun tak apa. Nak dia tak kena lah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepada kamu anugerah. Itu pun Allah bagi anugerah banyak kan. Jadi saya bertukuh ahli poli dan masih lagi dalam surah An-Nur Maulid. Saya baca ayat 128 surah Tawbah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu rasul daripada bangsa kamu, bangsa manusia. Orang kalau baca kelimban, kita kena menjadi berguru. Baca kelimban kita dengar sudah dua ni. Hafal ni. Kalau tidak pun kita boleh hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Hafal. Tapi kalau kita tak sekian, laqad ja'akum, telah datang rasul kepada kamu. Tuan-tuan cuba lihat. Tuan-tuan dulu ingat-ingatlah di Sungai Dua ni. Ada tak tubuh yang tuan-tuan respect? Ada tak? Tak apalah, tak tahu guru pun orang alim. Ni anak nak masuk sekolah apa semua ni, nak pergi minta doa apa sikit. Doa sikit. Tuan-tuan harap tak dia. Tuan-tuan suruh dia main jumpa tuan-tuan kan, ataupun tuan-tuan pergi dia. Sudah tentu kita pergi kat dia. Sudah tentu kita pergi kat dia. Pergi bagi dia pegang kepala anak sikit. Tapi istilah kat Nabi, bukan kita pergi kat Nabi, Nabi main kat kita. Boleh lepak. Walaupun dah kami pergi dalam makam semua, kami pergi. Pergi selepas Nabi main kat. Kalau hati Cina kat Sungai Dua yang tobat dari kau. Hebat istilah tu. Sebab itulah pengajian kita yang lepas. Hari hebat bagi umat, hari hebat bagi Nabi Muhammad. Hari hebat bagi umat, Maulid. Hari kelahiran Nabi. Hari hebat bagi Nabi Muhammad adalah Isra dan Mi'raj. Adalah hari Isra dan Mi'raj. Allahu Akbar. Fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan. Mereka tetap akan belanjakan rezeki kan. Rezeki dengan Islam ni pula dik tak apa. Pula dik tak apa. Janji orang Islam mereka tinggal agama mereka. Aku tak nampak tak bohong kan. Walan tamtu ankal yahudu dan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Walan sekali-kali tidak akan reda kepada kamu wahai Muhammad, wahai Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani Kristian, sehingga kamu ikut agama mereka. Ada riwayat menyebut kalau tak ikut agama mereka, ikut agama mereka, ikut cara hidup mereka. Hari ini kita faham sikit demi sikit lari daripada kita. Dia kata baca Quran, baca Quran untuk orang Melayu. Itu guru saya kata, aku sebelum pergi Malaysia, aku rasa hebat lah. Dengar orang Melayu sikit khatam Quran, sikit khatam Quran. Nak nikah khatam Quran. Aku mimpi tengok, khatam orang Melayu, dia ingat macam Arab. Macam mana Syekh? Khatam apa baca Quran? Dah lah, khatam kami hafal 30 juzuk. Pakai tak apa tak. Yasin tu tak apa lagi. Tak apa lah Tuhan lah, baca Yasin dengan Jumat, aku bawa. Ada lagi teruk. Ada lagi teruk. Dah ni ada ngaji, dia rasa ni sikit. Tidak lebih cerdik daripada Ustaz. Yasin ni bukan nanti bulan Jumat nak baca. Malam ni boleh baca. Cerdik. Betul lah malam ni bang oi. Malam ni
Esok ni Jumaat cuti dulu dah cuti. Kita senang selesa main sini esok cuti. Dia nak baca apa? Selesai bila masuk jam maghrib, jam hari Jumaat dah, kita malam Jumaat. Malam raya. Nak baca 30 juzuk, halangan dah. Baca hati Quran dah lah. Kita baca Yasin. Esok main Jumaat, baca surah Kahfi. Tak dah. Bila ngaji tak apa lah dulu. Fikir bayang tak boleh. Buat maulid pun tak boleh. Kan? Buat maulid pun tak boleh. Tadi alhamdulillah sikit. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak mula dengan Quran, memang kita masih lebih jauh. Ulama dulu memang hebat. Siang khatam, malam khatam. Kalau tak pun sebulan sekali khatam. Tak pun hebat lagi. Allah. Apa dia? Seminggu kali khatam. Ada 3 hari sekali. Hebat lagi Allah bagi berkat. Dengan masa dia semayang witir 1 rakaat boleh khatam. Macam Sayyidina Osman. Anak kepada Sayyidina Husin, Sayyidina Nabi Isa. Dia buat siap-siap kubur dia. Dia dah kira khatam Quran dalam kubur dia. Dan tiap hari dia puasa. Sayyidina Nabi Isa. Satu hari dia sakit. Kadang dia minta supaya buka puasa. Dia kata silap banyak lah. Aku dah tua lah. Sakit pun pasal nak mati lah. Langsung buka puasa buka buat. Aku doa aku mati lah kerana aku puasa. Aku dimasukkan ke dalam lahan yang aku dah khatam Quran banyak kali. Kalau aku buka puasa hari ni, makan ubat, mati hari ni. Kita pun tak dapat. Bismillah. Kesoalan tempat tahap tu tinggi sangat. Tinggi. Tinggi. Kalau nak cerita 14 tahun tuan, belakang pok dia tu tidur tu, kitab Ibn Nu'aim. Setara dengan Imam Bahaqi ni, ahli-ahli kitab-kitab semua cerita-cerita yang hebat-hebat daripada para sahabat dan juga ahli ulama dalam bab tasawuf. Imam Syarani dia adalah penjaga masjid. Ulama yang hebat. Kalau tuan-tuan tak tahu, tak ni balik tanya dalam Google, tanya Haji Google tu, dia hebat ni. Ahli puan Imam Syarani. Suatu dia bila sedia sebuah masjid, dia cukup ada orang tua di ujung pakai selekeh. Dia ada pelancong, dia tengok pakai main masjid pun selekeh. Bila Allah kan, Al-Quran sebut khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu setiap kali main masjid. Ambil perhiasan tu kan main masjid, hantar pergi curi, habis kipas berporo. Maksudnya di rumah pot pergi dengan pakai pakaian yang elok-elok, bersih, pakai minyak wangi, nak main rumah Allah kan. Tapi akhlak ulama lain. Ulama hari Jumaat pakai mereka mesti putih. Itu ulama. Kalau kita boleh buat lah kata masyarakat kita, Jumaat tuan-tuan, Korea kita semua pakai putih. Tuan-tuan akan tengok hebat tu agak. Tapi ulama kata kalau ulama pakai putih. Kalau ulama pakai putih. Jadi Imam Syarani ni alim. Dia tengok seorang lelaki di ujung tu pakaian dia busuk. Dia hati dia bunyi, pakai pakaian busuk main masjid. Tengok orang tua tu bagi nyong main. Dia kata busuk pakaian saya. Allah lihat saya. Kerana tegur seperti macam ni, aku rasa habis, hilang ilmu aku halim. Aku kata ni bukan jalan-jalan orang. Terus kata kat dia, Syekh, saya minta maaf. Syekh nama apa? Nama saya adalah Ali Khawas. Ali Khawas ni memang hebat. Dia tegur macam ni. Lepas itu dia kata, boleh tak saya nak ngaji dengan Syekh? Tak apa nak ngaji. Bila aku ngaji kat dia, baru Allah bagi balik. Allah bagi balik ilmu yang Allah tarik hilang. Barakah, karamah, ulama yang hebat. Cerita panjang, banyak dulu saya pernah cerita. Imam Syarani ni dia suka teka-teki dengan bini. Maksudnya rapat bini. Kita dengan bini kita tak teka-teki rasa, tak keluar rasa. Tengok muka, lupa teka-teki betul dia ni. Kata kalau rapi tu kira intim anja kan, ayang anja. No, ustaz pun dulu jadi ya. Tapi Imam Syarani ni dia di antara ulama yang memang contoh baik dengan isteri. Kita ada cerita lah Rasulullah dengan isteri rumah. Dengan bini kita rasa sekali nak buat lagi dia. Orang saya sendiri tak pernah buat teka-teki. Tak pernah buat teka-teki. Jadi dia kata tadi, kalau nak teka-teki, kalau Syekh kena jadi kuda yang makak,
saya naik ke belakang. Kalau macam dia kata kalau anak ke belakang aku kena mangkok. Kena mangkok. Tak apa. Ni saya abang kalau lagi duk balik kita dah pada hari bini itu tungram. Buat laki tak apa, ada besar dengan bini dia besar. Dia ngomong, tak apa. Ada ya? Lawan juga Ki Imam Sya'rani kan makan kena nak tak nak memang mangkok. Dia nak. Esok ada apa? Cucu pergi tak ada. Anak pun tak ada. Mangkok tapi isu pergi ngaji kat dia kawan tu. Syekh yang hebat tu. Dia ngaji kat dia kawan pergi je. Hebat, alim. Syekh yang alim. Di rumah bini nak belakang. Wah. Tu siapa yang beri perasaan? Kita nak cakap macam mana tak tersebut. Hebat tak hebat? Orang dahulu rasa yang hebat terus sebut ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah firasat orang yang beriman. Kerana apabila dia melihat dengan pandangan yang diberi oleh Allah. Kita kat Sungai Dua ni sudah bab baru mayang sunat tubuh kedok. Tubuh bergajah. Kalau dan mereka akan rugi dan akan dikalahkan. Orang-orang kafir yang musuh Islam tetap akan disumbat ke dalam neraka Jahannam. Liyamidallahu al-khabitha min at-tayyib. Supaya Allah boleh beza yang mana buruk, yang mana baik. Tuan-tuan dalam perang Badar, bila sebut Abu Jahal, tuan-tuan dah terindu nama anak cucu nama Abu Jahal. Ada orang tengah anak apa? Abu Jahal. Ada. Abu Lahab ada. Sebab apa? Celah. Memang orang tak baik. Fir'aun lagi sebab lah. Anak apa? Fir'aun lagi. Lambat kejahatan seluruh sepanjang zaman. Supaya kata ulama dulu tak bersilah, tak bersilah dia disebut. Biar dia lawan. Biar dia mati pun dia tahu kata dia mati tu memang dia jahat. Dan kita lawan. Biar kita mati pun kita kata kita betul. Sebab apa? Dia nak iat ni. Biar ni. Nampak je nak kita abang. Dia tak mau nak ikut. Abang tak mau nak ikut. Kan? Keping dan keping. Macam GST. Itu GST lah. Macam GST lah. Kalau sebelah kata cukai tak boleh untuk orang Islam. Sebab dia adalah berbentuk jizyah kepada orang jenis. Saya sebutkan di bantuan. Kalau kemudian tahun ni kita nak pergi umrah. Umrah kalau nak pakai saya ni pergi ke Tok A, pergi kepada Soleh semua. Kemudian pergi Khaibar semua tu. Memang tak boleh duit. Jadi lari kalau tahun ni naik lagi mungkin 7,299. Contoh kan 7,299. Lori 6,000 lebih kat 7,000 lah. Sebab dia dah pakai sebarang. Bukan takat umrah biasa. Tuan-tuan cuma bayar. Kalau bulan 4 dan 5 ni GST kena 600. Tak kena tambah 400 ni. Putra ni. Kalau tuan-tuan beli ni ayat, beli yang kena cukai. Cina beli pun macam tu juga. Kita beli pun macam tu juga. Kita kena 2 kali. Cukai pun kena, takat pun kena. Tu anak kapten dah tak puas nanti. Anak kapten puas nanti. Orang hantar ngaji dia kata, tadi nak hantar ngaji dia kata puas lah. Turun yang sakit pun dia kata turun. Nabi pun sakit bang, dah wafat. Para sahabat sakit. Imam Syafi'i wasif. Sayyidina Abdullah bin Abbas mata hilang penglihatan. Sayyidina Abdullah bin Umar hilang penglihatan. Takkan dia pun tu jahat. Kita kena buat ni sikap yang ada kepada orang Melayu. Bila sakit nak mati jahat. Dia tak tahu Allah cuci dosa. Allah cuci dosa. Sebab apa? Rahmat mengiringi dia. Rahmat mengiringi dia. Di kita ni buat macam mana? Hak sebut tu tak ngaji Tuhan. Ngaji pun sebut betul. Dia tak kan mengaji. Ustaz cakap apa tak tulis. Guru saya kata apa? Tulislah semua ustaz ngajak, syekh ngajak semua tulis. Tapi bila anak cakap, fafatish, pilih ya. Ini baik betul apa ada tulis itu
seminggu tu ustaz dah mengajar, dia baca khutbah habis semua. Nak tu bodoh. Hang tajuk apa? Hang pilih-pilih lah. Dah ni lagi senang guys. Kalau pakai Samsung, ambil kat kata-kata Play Store tu, cari benar. Dah senang. Nak copy paste pakai benar. Copy paste, hilang handphone pun panggil balik lah. Tu kata Haji Google tu. Dia halim. Dia hilang macam mana pun kalau kata pakai note tu, tulis dengan pen lah. Tak kalau nak tak cakap, tak unjuk orang cakap. Kalau pakai pen. Tak ada pen kan tu. Mulai benar. Kalau kita buat biasa, hilang handphone, hilang rajiun. Kalau dia nak ambil balik, bukuh balik kita kata password dia, balik. Macam lah nama kontak kita. Dan ni nak pada umur 60 rumah handphone. Alim. Lah kali tu ada dah baca, WhatsApp yang macam. Allah Akbar. Kan tak bagi bagui. Saya dah apa kat grup saya, grup lah, jenis grup lah saya. Apa dah suruh pipik lah, panjang-panjang. Apa tak baca, apa tak bubuh itu lah. Aku lagi tak baca. Dan ni yang kita bubuh, hak kita nak baca-baca orang, dua apa nak perlu tak kita buat sinopsis, pilih-pilih. Pilih-pilih lah. Contoh, apabila sepanjang, contoh, sepanjang maulid, apa kita faham daripada maulid? Yang pertama, kita mesti hidupkan sunnah Nabi. Apa sunnah? Guru-guru kami di luar negara, belum banyak, kan? Ya, kita ni lah, tak kan? Amat, apa dah? Ya, siwak kan? Siwak. Kita pula, Allah Khalid. Rafi, siwak lah siwak. Dia memang itu kan, dia memang semua. Awal dia mesti dekat. Lama bagi siwak tu, siwak suki. Mesti tak, siwak saya. Suki. Dah kan? Tanya Rafi. Geleng dia yang terlaku kan. Semua kata gaya Nabi. Sunnah pun ikut. Setengah ulama orang tu kita ada orang kan. Ada orang. Tapi bila sembahyang, dia ambil nombor tak depan. Kalau kunci tak depan. Bosan nombor tak depan. Kalau tidak pun letak. Tak kira. Tanya Cik, orang bukan lalu pun. Dah kita berhenti Rasulullah bila sembahyang. Tak seterah. Kita tak seterah. Sunnah. Dia hebat. Kita siwak dia pun bila orang tu tak dekat-dekat. Awak masih dekat. Kita dah hilang lah orang itu. Itu sunnah. Yang kedua, hormat keluarga Rasulullah. Kalau boleh mengaji semua kisah-kisah mereka, kita kena kuasai. Dalam kajian yang disebut Sayyidina Hasan dan terletak. Bila Rasulullah terletak, Sayyidina Hasan duduk tak ada. Kalau merangkak memang naik tak belakang Rasulullah. Tok Wan ni terletak cucu main tu, tak ada. Dah tak ada. Cucu hadis yang Sayyidina Hasan, dia pancut tuan dia. Dia kencing. Sayyidina Hasan tengok kencing, terus cepat. Nabi ambil, Rasulullah kata ayah, Nabi dia sonok dengan aku, dia kencing ni. Tak payah kita masuk. Sayyidina Hasan kata dia kencing Rasulullah. Kalau Nabi dia menangis, orang yang sakiti cucu aku macam sakiti hatiku. Ada tu orang yang bunuh Sayyidina Husain tu, isi itu dalam syurga abang dia Muslim. Dia masuk dalam syurga abang lepas kena macam-macam dalam neraka ke apa. Dia masuk kalau Nabi hati je nak buat. Ini lo bunuh cucu aku. Cuba bayang apa? Rasulullah tu kalau Sayyidina Hasan dia suka cium mulut Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain dia suka cium leher. Sayyidina Fatimah tanya, cium mulut ni bermakna Rasulullah lebih sayang Sayyidina Hasan daripada Sayyidina Husain? Rasulullah tak jawab. Akhirnya Rasulullah jawab tu, Rasulullah kata cium mulut dia, cucu aku ni anak hang akan diracun. Nak cakap Sayyidina Husain tu ramah macam tu. Tapi nak cakap tu cium lekuk Sayyidina Husain, adik Hasan, anak hang tengok akan dipenggal lekuk. Kita bila tak buat, yang tak tahu macam mana cucu nak mati je. Kalau cucu tu mati, tak buat dah tahu mati. Di depan ni kita contoh lah. Agak-agak tak buat tu boleh tengok cucu dia. Cucu pula agak tunggal. Tunggal. Rasulullah
Bila Rasulullah Sayyidina Husin datang minta yang Rasulullah tuan nak hulur kepada Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan datang. Rasulullah, pegang tangan Sayyidina Hasan, bagi kat dia. Sayyidina Fatimah tu, Sayyidina Fatimah dia tengok. Akhirnya sikit-sikit Sayyidina Hasan, sikit-sikit Sayyidina Husin. Tanya Allah, Rasulullah boleh sayang Sayyidina Hasan Sayyidina Husin kan? Tak, ini dah Sayyidina Husin minta dulu. Ini ada. Bagilah orang minta dulu. Kalau kita minta dulu, jangan bagi kat Malik, hati rasa dia. Itu Nabi ajak. Nabi ajak ada. Yang ketiga, betul bila kita sebut maulid, yang pertama kita hidup sunnah Nabi. Yang kedua, kita hormat dan sayang keluarga Rasulullah, keluarga Nabi. Yang ketiga, kita hormat umat Nabi. Ya, umat yang Nabi kata semua umat masuk syurga. Bila tak tahu juga mandi, balik harap tak bayar. Tak jadi. Tetap masuk syurga juga. Senang-senang. No? Tapi letaknya dalam tu kan, jangan ada masalah dengan manusia. Sebab itu payah Allah nak bagi rahmat, nak maaf. Dengan Allah maaf. Rasulullah pun dengan ayat 128 tadi. Bila sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah bagi dua nama kat Nabi SAW. Dia kata Nabi hampa ni, Nabi Muhammad ni, Rasul hampa ni Nabi. Dan Rasul Muhammad ni, dia ambil perak juga kat apa orang beriman. Raufur rahim. Rauf nama Allah. Rauf, lembut, sopan santun. Rahim, penyayang. Kalau dihimpunkan seluruh sayang kita ni umat Nabi, seluruh dunia kepada Nabi, tak sama lagi sayang Nabi kepada kita. Jasa Nabi itu hebat. Begitu kita dah heran, 1000 tahun lah meninggalkan kita. Kita ni tu nenek kita mati baru 15 tahun. Apa nak ingat dah. Dulu ada nyuk tanah kuburan, tasak pi, minggu sekali pi, jemaah je pi. Dan ni buat lupa. Apa tu tahun. Nanti 1000 tahun lebih. 10 tahun lebih. Tapi rasa macam dua ada sama kita. Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah ta'ala, orang Syria, orang Syam. Menantu dia tunggu saya, Syekh Nurdin, muhaddis Syam. Sampai sud selagi pak mentua dia ada hidup, dia tak cerita, pak mentua dia tak cerita. Saya ada cerita tentang kisah Pak Sirah, tangi tempat dia. Tentang tambah Syekh Abdullah Sirajuddin dia boleh cerita Pak Sirah macam kita hidup sama Rasulullah, berkat dia mengajak. Tapi bila dia wafat, Syekh yang kata menantu dia, Syekh Nurdin ni, baru dia buka rahsia. Aku baru nak cerita, Tok Guru Hangpa dah kata lah, Pak Mentua aku juga. Waktu dia hidup, dia cerita, Kak Babli cerita. Cerita apa Syekh? Syekh Abdullah Sirajuddin dia sahabat pun, kalau umpamanya kita ngaji kisah Rasulullah, macam Rasulullah tu sama kita. Sebab setiap kali dia mimpi bersama Rasulullah, dia cerita kat aku, boleh kata tiap-tiap malam dia mimpi bersama Rasulullah. Satu tu dia mimpi 25 apa Rasul mai rumah dia, 23 dah masuk, tinggal keluar. Dia tanya Nabi Isa, mana ada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Lalu kata Nabi Isa, mai dah tadi, tak lagi sampai. Bila sampai, Nabi kata, Nabi SAW pun, saya berdoa kami, saya dengan Nabi Ibrahim tak masuk. Sebab apa Rasulullah tak masuk? Lagi yang tak bersih rumahan kotor, lagi itu kami tak masuk. Bila dia jaga, dia pun cerita apa yang dia faham Rasulullah sebut, dia nak kena bersihkan Syria dia punya khurafat, syirik, bid'ah yang berlawanan dengan Al-Quran dan Hadis. Itu seorang daripada banyak-banyak ulama-ulama yang hebat. Padahal tuan-tuan, kalau dia pun sebut ada di kalangan manusia, diajak sendiri oleh Nabi. Mesti orang kata dia. Sebab apa? Banyak selawat. Sehingga kan kadang-kadang saya kat Rasulullah bangkit pagi, dahulukan selawat daripada Al-Quran. Mimpi Rasulullah tu. Tak boleh itu. Jangan dahulukan selawat kat atas aku. Jangan engkau tak fiqh. Jangan engkau tak tauhid.
Awal kami bukalah hidup kamu mula dengan Al-Quran. Allah hebat. Mulakan dengan Al-Quran. Baca dialog. Hak huruf baca bagi tepat. Jangan buat tanda-tanda. Hak huruf sebut bagi huruf itu jelas. Nanti dia akan ungkit kamu di akhirat. Kita ni alhamdulillah tuan-tuan. Bila Nabi kata aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang 30. Di sini kata ulama, kalau pun tak boleh dan tak tahu makna pun, kita tetap dapat pahala. Liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din, dan dijadikan Allah jadikan keburukan itu kepada mereka, fayarkumahu jami'an, dihimpun buat mereka, fayaj'alahu fi jahannam, dan Allah jadikan mereka dalam neraka jahannam. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang yang rugi di dunia. Kita faham macam mana di akhirat tak mati-mati rugi. Kita hidup umur 63 umur itu. Umur umati baina siti wa sab'in. Umur umat aku antara 60 sampai 70. Nanti 63. Syarat yang dipahami boleh. Saya nak bakar tu hebat. Sebab bila nak kurban, datangkan 100 ekor unta, Nabi sembelih 63. Kalau kita duduk dalam Masjid Nabawi tuan-tuan, kita masuk Nabi baru salam. Untuk di ujung makam Nabi. Baru salam, dia tengok keluar. Betul baru salam ada satu pintu dibakar keluar. Di situ rumah Sayyidina Abu Hurairah. Keluar macam pagar tu di halaman sikit, sebelah kiri ada masjid. Di situlah dulu Nabi sembelih unta kurban raya Aidil-Adha. Yang saya pernah cerita, sebelum sembelih unta ni, unta berlepak. Rasulullah kata berlepak sebab apa? Unta tu ada orang ikan. Rasa-rasa kena ikan. Sebab unta ni baru sekali dia tengok. Di sembelih rakan dia, tengok darah dia kan kamu. Nabi kata apa lepas tu hampa, ni aku nak sembelih. Bila lepas, pakat mai ke Rasulullah, bunuh tengkok nak bagi sembelih tu. Tapi berhormat ke Rasulullah hadap ni, dia pun susun. Bantuk unta ni lepas sekok ulang. Kita sebagai dua try kan. Kaya haji ni, abang kat orang masjid, jangan diikat. Nak tengok darah tinggi kecil mana, piak bertuan. Sebab apa? Hilang habis. Nampak kata kalau makhluk pun sayang kat Rasulullah. Kita ni masuk industri, kita ni ada akal, kita ni Allah beri ilmu. Takkan kita anggap Rasulullah tu macam orang biasa. Dan Rasulullah tu manusia, tapi manusia yang tak biasa. Bayang tuan, keturunan dia tidak ada seorang pun yang semua tokong. Apa yang ada pada Rasulullah tak ada Allah itu. Walaupun manusia biasa, kehebatan yang ada pada Rasulullah, kita tak boleh nak tiru. Tak boleh nak tiru. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak ada kita kata macam manusia biasa, tapi dia bukan manusia biasa. Dia sudah luar biasa. Makan macam kita tu, berak macam kita tu, tapi kehebatan itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sikit. Jadi kita pekat di rumah kan. Dia buat mobil besar. Nampak kan? Sikit. Maqala qulil ladina kafaru katakan bagi orang yang kafir, iyantahu yughfar lahum, katakan kepada musuh-musuh Allah itu tuan-tuan, kita ni walaupun berdepan dengan Rasulullah, hasrat untuk mengembalikan mereka tetap kena ada. Sebab kita pendakwah. Dulu pun kita begitu, kok tak lagi. Jangan kata pelik kan. Keluar macam-macam. Sebelum kita main gaji lari lah. Mulut ni hendak tak ada. Salah sikit kafir. Kata ulama, kalau kamu tak mampu nak mengislamkan orang kafir, jangan cepat dan tenang kamu mengkafirkan orang Islam. Nak pergi cerita apa dia? Dari jauh tengok dia. Tak boleh. Sebab apa? Sebab hang dulu macam dia juga. Lari lepas peci main masjid.
Lagi orang kecil kalau ada kan bukan semua ni, bukan semua ni. Nah, tapi ini tak apa, kedah masalah dah. Kan? Tak semua. Sebab waktu itu dah kan cuba tengok Nabi. Nabi demam hujan sehingga dia bincang sakit hujan 70 kali dia. Kalau ada hujan sekong lah di Negor ni, demam kalau itu Nabi darah dia. Rapi orang ni tak masuk senarai. Dia duduk masjid, ya Allah bagi makan puan hujan itu. Tak semua. Cerita banyak dalam kisah-kisah Imam Bukhari. Pangkat pun buat pangkat, tapi Nabi dijaga oleh Allah. Sampai stud kita masuk Islam. Tapi bagi Nabi, aku dengan peribadi yang buat aku happy. Yang aku mahu kalau orang buat tena dengan agama akhirnya dalam perangan badan, kena. Tak ada langsung sikap berkuasa untuk berdakwah. Jadi dia main dalam masjid. Kita guna memang. Dia cakap lah. Kalau ada orang cakap ada kerajaan, dia tak ada kerajaan. Saya tahu apa? Orang lawan hukum Allah, hukum hudud. Nak bawa apa pun tak betul. Kalau ikut beauty dan cerita, saya kalau Nabi tak mengaku umat pun tak apa. Yang penting Datuk Najib mengaku rakyat. Mampu. Tapi saya ni bertahan. Mana ni keluar. Kedua dia tak kata itu. Tapi rumah dia cakap kita bukan depan ni. Kalau ikut ambil balik pun kan. Itu tak kira masyarakat yang tak berapa nak tiba hukum. Tuan-tuan pasal lah masyarakat Melayu ni. Kalau kita beli, tak boleh kebajikan apa yang kita beli. Pening tu. Ngaji kita fikir. Kalau kita pegang, kita tak setuju. Walaupun kita dah beli. Tapi dia juga ada terkoyak. Kita tak tukar. Itu orang panggil dalam majlis. Dalam Islam dia bincang. Ataupun 3 hari. Balik-balik kita tak tahu balik-balik. Nak main, Allah baca ambil masa 3 hari baru main. Dia bincang. Dalam Islam. Depo kita pula. Kalau beli kat Cina tak tukar tau. Melayu tak tukar. Ramu. Tapi kita ustaz takkan kata raja dah dia. Tapi dia tak jadi. Sebab itu ulama sebut, kalau hang menega, kalau hang still daripada awal, sikit tak apa ya Allah berkat penghargaan lama. Tapi kalau daripada awal hang tamu, hang kosong. Selalu kita sebut sahabat Nabi yang kaya adalah Sayyidina Abraham bin Auf. Yang sahabat, dia jaga unta orang, dia hanya ambil upah jaga tali unta. Berapa? Setiap tali aku jaga 1 dirham. Bukan dinar kan? Dirham perak. Tapi dia jaga upah. Sehingga dia boleh jaga 1000 ekor unta. Maknanya 1000 dirham. Dia kembang. Yang kita kalau ada duit tentang beli emas. Tentang dulu lagi sama hal lah. Dulu 250 di Kelantan kan. Tadi 850 contohlah mai. Tentang 3 kedai yang Islam. Bulan tuan bayar, lepas tu ambil balik, lepas tu tuan kedai dia. Memang tuan kaya. Betul mereka cukup takut dengan emas. Sebab dulu Rasulullah beli kambing pun 1 dinar. Dan pun mampu kita beli kambing 1 dinar. Agak 850. Apa? Bukan Rasulullah ni bodoh lambat ekonomi. Hebat. Lambat cukai-cukai, memang hebat. Zakat, hebat. Tak ada bilang hukum. Saya nak betul tak nak marah ya. Saya marah. Kalau Nabi marah saya untuk heran tak mengaku umat yang pergi Datuk Najib mengaku rakyat. Aku duduk lama tak lagi pun tahu nak mampu. Dan dia tak nak sabar. Sebab apa dia cakap gitu? Nak marah pun tak beli. Sebab apa? Dia tak gaji. Kalau dia gaji beli gitu. Murtad lah. Murtad. Tapi ingat apa? Sebab dulu ni kita awal gaji. Ada orang kita tengok ambil sembahyang, basuh tangan kecil dulu buka. Ambil sembahyang tu, basuh tangan kecil dulu buka. Faham tu? Kita basuh buka dulu tangan siku. Kita belajar sini bab kubung lah. Balik daripada masjid, duk cerita bab kubung. Dia pernah masuk dalam kubung lah. Lagi haram. Tapi lahir dia cerita, dia bodoh sakit. Dia kubung. Baru kita tahu rahsia di sebalik Rasulullah suruh kita bersabar. Wa tawasau bil haq, pesan dengan kebenaran. Dakwah cakap dah betul tak? Ikut tuan-tuan semua. Kalau rakyat sakit
cari ubat tu. Ni sakit jantung, ibu Panadol. Mana boleh? Tiap. Sasa nanya waktu bicara apa? Tu buat tu, minggu tu tunggu tajuk tu. Ambil hadiah dekat kamu semua. Orang nak buat apa? Turun masjid, takam. Kalau orang buat medicine pun semua, hari nak tak masalah. Kalau hang tak apa, minggu depan mai masjid kami hang buah belum. Ada tu. Tu baru kita rekam betul. Jadi bila sebut wa tawasau bil haq, pesan-pesan yang kebenaran surah Al-Asr lah. Wa tawasau bis sabr, pesan-pesan dengan kesabaran. Kita di sini tuan-tuan, no. Boleh lagi keluar di rumah Jumat Ramli dengan sikit biwannya dia. Betul dah makan kau. Ada. Nanti bawa anak ni. Mana? Boleh makan ni. Cakap ikan tak tahu nak pun. Orang tak udah pun. Makan. Esok main main jimat. Besar main jimat. Tak kedak dengan tu, pergi jimat tu. Macam bukan ni pun. Bukan kau tu jimat tu. Macam mana tinggal dengan kau ni? Nak tak ni dengan kau kan? Qala ulaika humul khasirun. Qala qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir musuh Allah itu, kalau kamu tinggalkan perangai kamu, tak lawan Nabi Rasul, tak lawan Nabi Islam, tak lawan Nabi Al-Quran, yughfar lahum, kata kepada mereka, mereka akan diampun bagi mereka ma qad salaf, apa yang terdahulu. Wa in ya'muru, dan kalau kembali juga perangai itu, faqad madat sunnatul awwalin, maka telah berlalu sunnah orang dulu. Maksudnya hang tunggu abad hang yang Allah tak dulu. No? Tunggu. Mai perangai padat pada kedua hijrah supaya kau habis. Saya berdoa ni saya dapat berdoa. Kira dengan Abu Soleh. Abu Soleh tu dia bukan ketua poli. Tinggal dia seronok kan? Bawa dia ketua poli. Lebih daripada ketua kabinet. Di Madinah Mekah. Kita kena dia bawa, kita pergi bawa. Tutup ada masuk sebab hujan. Dia kata esok kita main pula. Nampak dulu. Pakai berapa? Okey. Abang. Hak lain yang Abu Saleh nak bawa tak bawa, ikut pakai ni tak apa dah. Hak kecil-kecil nak bawa bagi. Tapi satu nak minta belah-belah ni. Nak pergi tempat medan peperangan Badar. 400 kilo. Nuhak tempat Nabi Saleh 500 kilo jalan kita pun boleh pergi bawa. Sampai polis-polis dia jaga tu. Apa polis masuk kau? Tempat kau sambut di balon. Masuk nak tengok lah. Kami duduk sini ni, tak berani duduk bunyi macam-macam. Boleh-boleh duduk sepuluh. Kan apa yang dia kena contoh dengan mereka? Boleh buat kita kata gunung dengan kita rumah dalam tu. Mereka faham tu mana? Kita pun tak kerti. Lepas tu lah, balik tanya Haji Google tu. Lepas tu dia tanya Madek Soleh, klik kat bawah image. Terus dia baca tentang, bukan dia baca tengok gambar tu tak? Cik, dia nak baca. Lepas tu, kamu ni ya? Tak puas. Apa? Kat Abu Soleh tu nak pergi tempat medan Badar. Kat Badar dia selalu tersebut Mai Ramadan lah, 17 Ramadan, Nuzul Quran, Badar Kubra. Tapi tempat datang mana boleh tahu. Kereta boleh, tapi tempat tak tahu. Penting kita pergi Mekah Madinah ni nak tengok tempat-tempat hak pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا وجعلنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه لنا وفرج لنا كتب سوادك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.